Kembali lagi bersama saya di channel Olga J. Martin. Hari ini saya akan kongsikan 5 jenis arak tradisi di Sabah. Mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang baru kenal. Jangan terkejut bila datang Sabah dan nampak minuman ini. Selain arak lihing yang famous di Sabah, ada banyak lagi jenis minuman yang kamu akan kenal. Kalau di Sarawak ada tuak, di Sabah kita ada lihing, dan banyak lagi. Selain lihing, 5 lagi jenis arak tradisi di Sabah yang perlu kita tahu. Masyarakat di Kepulauan Borneo, terutamanya di Sabah dan Sarawak, terkenal dengan minuman alkohol mereka. Masing-masing mempunyai minuman alkohol tersendiri. Nah, kalau di Sarawak mereka mempunyai tuak dan burak. Di Sabah paling terkenal ialah lihing. Namun, tahukah Anda bahwa terdapat banyak lagi jenis minuman alkohol atau arak tradisi di Sabah? Di sini saya senaraikan 5 arak tradisi Sabah untuk menambah pengetahuan kita orang tentang budaya masyarakat di Sabah. Yang pertama adalah lihing. Lihing merupakan minuman alkohol tradisional masyarakat dusun di Sabah. Ia diperbuat daripada beras pulut dan juga ragi beras yang dipanggil sasat dan akan diperam. Tempo paling minimum untuk memeram lihing adalah selama 3 bulan. Cara pembuatan lihing ini pula berbeza antara satu daerah dan daerah lain di Sabah. Secara tradisinya, beras akan digunakan untuk membuat lihing akan dikeringkan di bawah cahaya matahari terlebih dahulu sebelum dimasuk ke dalam balang yang telah dibersihkan menggunakan daun pokok jambu. Setelah itu, balang tersebut akan ditutup menggunakan daun pisang atau daun pokok tarap. Seiring dengan perkembangan zaman, daun ini boleh juga diganti dengan menggunakan beg plastik atau gelang getah. Bagi memastikan roh jahat tidak mengganggu lihing tersebut, biasanya ketulan arang atau pisau kecil, yaitu pais, diletakkan di atas balang tersebut. Jika lihing ini dibiarkan terbuka lama, ia akan berubah menjadi cuka. Lihing ini juga tidak boleh dibuat secara sembarangan tahu. Terdapat beberapa pantang larang yang perlu diikuti semasa pembuatan lihing, seperti tidak boleh menyumpah atau bergaduh, atau bercakap buruk dan kuat, tidak boleh menyentuh bahan-bahan asam seperti lemon atau limau semasa pembuatan lihing atas sebab kebersihan, serta memastikan rasa dan kualiti lihing tidak terjejas. Lihing boleh diminum dengan cara siopon atau sosopon, yaitu dengan memasukkan straw ke dalam beras dan menambahkan sedikit air ke dalamnya. Kebiasaannya lihing ini akan dihidang dalam cawan plastik atau bulu yang dipanggil suki. Hampas beras lihing juga boleh disuling untuk mendapatkan arak beras yang dipanggil mentoku atau talak. Arak yang kedua adalah mentoku atau talak. Berbeza dengan lihing, mentoku pula merupakan minuman beralkohol yang telah disuling daripada tapai atau lihing. Minuman ini popular dalam kalangan masyarakat rungus di Sabah, dan kebiasaannya jernih dan tak berwarna. Hampas beras daripada tapai atau lihing akan dimasak dan uap yang terkumpul akan disalurkan ke dalam bekas. Oleh sebab minuman ini telah disuling, maka kandungan alkohol di dalamnya dipercayai lebih tinggi daripada lihing, yaitu sekitar 17% ke 35%. Di Sarawak, mentoku ini lebih kurang sama seperti langkau, yaitu minuman alkohol yang disuling daripada air tuak masam atau yang tidak berapa menjadi. Masyarakat Sabah sering menghidangkan mentoku ini semasa majlis penting seperti pesta keamatan, majlis keramaian, majlis perkawinan, bahkan juga majlis
orang mati. So, kita boleh lihat di dalam video ini cara-cara membuat mentoku atau talak. Yang ketiga adalah bahar. Bahar ini boleh digelar sebagai toddy Sabah. Ia merupakan sejenis minuman alkohol yang dihasilkan daripada nira kelapa yang dicampurkan dengan rosok. Cecair daripada kulit kayu sejenis tumbuhan. Rosok ini merupakan bahan penting yang menjadikan air nira tersebut bertukar warna menjadi merah seperti sedikit pahit dan berges. Terdapat dua jenis bahar yang tidak asing di Sabah, yaitu bahar Topokon dan bahar Kyulu. Kebanyakan bahar dihasilkan oleh masyarakat dusun Lotut di Tuaran. Bahar Topokon dikatakan mempunyai rasa yang agak pahit, manakala bahar Kyulu memiliki rasa masam. Walaupun kedua-dua bahar ini berbeza daripada bahar biasa yang manis, namun baunya ketiga-tiganya masih serupa. Bahar merupakan minuman alkohol tradisi untuk masyarakat Kadazan dusun. Nombor 4 adalah tapai atau tumpung. Untuk pengetahuan Anda, tapai ataupun tumpung ini merupakan sejenis minuman yang sama yang berasal daripada etnik Kadazan dusun dan Murut. Kedua-duanya diperbuat daripada beras dan ragi sasat atau laru. Tapai atau tumpung ini berbeza daripada lihing disebabkan jenis beras yang digunakan. Lihing menggunakan beras pulut, manakala tapai menggunakan beras perang biasa. Beras yang digunakan untuk membuat tapai hendaklah dimasak terlebih dahulu dan dibiarkan sejuk. Ragi sasat juga hendaklah dijemur selama 1 hari sebelum boleh dikisar dan dicampurkan dengan nasi. Ia kemudiannya diperam dalam baldi atau luping untuk menjadikan tapai. Minuman ini disebut tumpung jika ia diperam dalam bekas yang lebih kecil seperti botol minuman plastik. Air kosong akan diisi ke dalam tacau atau tumpung dan dihirup menggunakan straw sehingga tiada rasa. Nasi juga boleh digantikan dengan ubi kayu. Secara tradisinya, pembuatan dan peminum tapai ini mempunyai kaitan dengan kepercayaan masyarakat Kadazan dusun yang terhadap semangat Bambarayon, yaitu semangat roh yang menjadi tanaman padi dan memastikan tanaman tersebut kekal sehat. Tapai kebiasaannya digunakan dalam pelbagai ritual untuk mempersembahkan rasa hormat terhadap roh tersebut. Yang kelima adalah Linu Tau. Uniknya pembuatan minuman tradisional di Sabah ini adalah kerana tiada satu pun bahan yang tidak digunakan atau dibuang begitu sahaja. Satu lagi contoh ialah minuman Linu Tau yang diperbuat daripada lebihan nasi tapai. Lebihan nasi ini akan dibungkus di dalam kain dan diperah. Ia akan mengeluarkan jus cecair putih yang kelihatan seperti susu. Nah, inilah yang dipanggil sebagai Linu Tau. Cecair ini lebih likat namun memiliki aroma yang lebih kuat dan dikabarkan memberi kelebihan kepuasan untuk diminum. Kandungan alkohol di dalam Linu Tau ini dipercayai mencapai sehingga 17%.